Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 iaitu tajuk tugasan bincangkan faktor tendensi ekonomi Melayu daripada sara hidup kepada komersial dalam era kolonialisme. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rana Omazan Berazali, nombor metrik B0920102344 sebagai pembentang pertama. Seterusnya, Nora Atika binti Abdul Ghani sebagai pembentang kedua, Noni Anak Umpin sebagai pembentang ketiga, Muhammad Hazim bin Hussein sebagai pembentang keempat, Muhammad Hakimi bin Azhar sebagai pembentang kelima, dan yang terakhir, Siti Khatijah binti Muhammad Noor sebagai pembentang keenam. Pengenalan tajuk tulisan kami adalah dengan menyentuh dua perkara iaitu ekonomi komersial dan reaksi masyarakat Melayu. Ekonomi komersial. Ekonomi komersial bermaksud kegiatan ekonomi yang tidak hanya bertumpu kepada memenuhi keperluan kehidupan seharian. Ia juga merupakan kegiatan ekonomi yang diperlukan untuk menjadi asas kepada pertukaran dan penjualan barangan. Pada pertengahan abad ke-19 hingga tahun 1941, masyarakat Melayu telah mengalami proses transisi iaitu perubahan dalam aspek ekonomi. Transisi masyarakat Melayu mengalami satu perubahan ekonomi daripada sara diri kepada komersial secara tidak keterlaluan. Reaksi masyarakat Melayu. Reaksi masyarakat Melayu terhadap perubahan corak dan orientasi ekonomi skala besar lebih lambat berbanding masyarakat imigran. Bagi orang Melayu, jangka masa ini adalah satu masa formatif sekiranya aspek perubahan ekonomi secara moden dalam kalangan mereka diambil kira. Mereka mula menyesuaikan diri dengan keadaan dan zaman baharu dengan menerokai peluang ekonomi yang berkemungkinan mereka mencapai mobilisasi ekonomi secara menegak ke tahap kelas menengah walaupun jumlah mereka masih terlalu kecil berbanding dengan golongan imigran. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian bagi tajuk tulisan kami terbagi kepada tiga. Yang pertama, untuk mengkaji perdagangan antarabangsa yang memainkan peranan penting bagi pembangunan dan pertubuhan bagi sebuah negara. Yang kedua, kajian ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat di era globalisasi tentang bagaimana peralihan ekonomi Melayu terjadi daripada ekonomi sara hidup kepada ekonomi yang lebih komersial semasa era kolonialisme. Yang ketiga, mengkaji keadaan ekonomi di tanah Melayu sebelum, semasa dan selepas kedatangan British. Metodologi kajian. Metodologi kajian merujuk kaedah yang paling sesuai untuk menjalankan penyelidikan dan menentukan tata cara yang efektif bagi menjawab objektif kajian. Kumpulan kami menggunakan metodologi secara internet. Selain itu, kumpulan kami juga menggunakan kaedah kajian perpustakaan iaitu tidak melibatkan aktiviti lapangan. Hasil-hasil data dan maklumat daripada kajian ini dapat membantu mengemukakan objektif kajian dan menyokong kajian tersebut. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan tugasan khususnya kepada pembentang kedua. Dari Melaka ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugasan diberi, di lain hari bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Abdul Ghani yang akan membentangkan objektif pertama iaitu untuk mengkaji perdagangan antarabangsa yang memainkan peranan penting bagi pembangunan dan pertumbuhan bagi sebuah negara. Era British ke tanah Melayu telah merubah bukan sahaja struktur politiknya tetapi untuk menerima kesannya adalah sistem ekonomi negara. Penjajah British juga merubah landscape ekonomi tanah Melayu dari pertanian sara jadi kepada ekonomi komersial. Maka, penduduk tanah Melayu khususnya masyarakat Melayu dikekalkan kepada kegiatan ekonomi tradisi sebagai bertujuan untuk memastikan kedudukan kuasa penjajah British dapat bertahan lama dan lebih selesa. Selain itu, dunia juga memerlukan bahan mentah yang banyak untuk perkembangan ekonomi dunia. Kedudukan tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah telah menarik minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka peluang Bukit Timah dan ladang getah. Antaranya ialah Perlombongan Bukit Timah. Perlombongan Bukit Timah adalah perusahaan tertua di tanah Melayu. Perlombongan Bukit Timah diusahakan sepenuhnya oleh orang Melayu di mana lombor-lombor yang dikuasai oleh raja-raja dan pembesar-pembesar Melayu. Namun begitu, aktiviti perlombongan ini hanyalah dianggap sebagai aktiviti sampingan kerana aktiviti utama orang Melayu ialah pertanian, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Begitu, ekonomi negara menjadi merosot sehingga menyebabkan harga timah menjulang. Sehingga kini, kawasan perlombongan lama di seluruh negara telah dibina semula dengan cara yang paling berkesan. Kewujudan bekas ini juga dikenali sebagai tanah terusik, kesan perlombongan yang menghasilkan dua jenis tanah iaitu tanah berpasir dan tanah berkerodak.
Untuk memanfaatkan tanah bekas tombong adalah dengan cara penambahbaikan dan pengurusan yang sesuai. Tanah berpasir mentah dapat berjaya menanam pelbagai tanaman dengan jangka masa yang pendek. Selain itu, untuk mengembangkan kawasan bekas perhubungan dengan membangunkan pusat rekreasi dan tempat perlindungan, lapangan golf dan kampus universiti. Seterusnya ialah penanaman getah. Penanaman getah di Tanah Melayu bermula pada tahun 1877 apabila beberapa biji anak buah pokok getah dibawa dari Sri Lanka dan ditanam di Kuala Kangsar, iaitu di kediaman Residen Sir Huang Loh. Getah menjadi tanaman yang popular menjelang abad ke-20. Perusahaan getah boleh berkembang dengan jayanya kerana permintaan dunia terhadap penanaman getah kian meningkat ekoran kemunculan perusahaan getah di Amerika Syarikat yang menggalakkan pembuatan tayar dari getah. Perusahaan getah mampu meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial di Tanah Melayu, khasnya sumber pendapatan bagi membaiki sistem perhubungan dan perkhidmatan sosial. Akhir sekali ialah kelapa sawit. Pada tahun 1848, orang Belanda membawa pokok kelapa sawit ke Indonesia, kemudian dibawa ke Singapura dan Tanah Melayu. Pokok kelapa sawit pertama kali datang ke Tanah Melayu melalui Taman Botani Singapura sebagai tanaman hiasan. Ia menjadikan kelapa sawit sebagai pembelanjaan komersial utama di Pulau Sumatera. Kemudian, ia mengamalkan penanaman komersial pokok kelapa sawit di rantau panjang daerah Ihsan Selangor. Industri minyak sawit Malaysia yang maju sekarang tidak boleh dilepaskan kepada sejarah penanaman pokok kelapa sawit di Indonesia. Pada mulanya terdapat 4 anak benih pokok kelapa sawit di benua Afrika yang ditanam di Taman Botani Bogor pada tahun 1848. Dari segi sektor teknologi kesejahteraan di Malaysia, penggunaan literal seperti Scrabble digunakan untuk mengutip hasil seperti mengaut dan menyetuk biji sawit dari permukaan tanah. Di samping itu, penggunaan komputer menerusi alat telia dan teknologi robot digunakan untuk memetik buah sawit berdasarkan warna. Salam sejahtera, saya Noni Namumping. Seterusnya saya akan memberi penerangan berkaitan dengan objektif kajian nombor 2, iaitu dapat memberi pendedahan kepada masyarakat zaman sekarang bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat Melayu ni dia beralih daripada ekonomi sara diri atau sara hidup kepada ekonomi yang lebih komersial pada zaman era kolonialis. Slide yang seterusnya berkaitan dengan ekonomi sara hidup. Ekonomi sara hidup ni dia merujuk kepada kegiatan ekonomi yang hanya bertujuan untuk memenuhi keperluan keluarga sahaja dan lebih berasaskan kepada pertanian dan juga perikanan. Kegiatan ekonomi sara hidup yang pertama adalah perikanan. Pada masa itu, masyarakat Melayu ni mereka kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman, kawasan yang berhampiran dengan sungai dan juga kawasan pesisiran pantai. Jadi, kegiatan ekonomi utama mereka adalah lebih kepada bekerja ataupun sebagai seorang nelayan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan perikanan. Yang seterusnya adalah penanaman padi. British ni dia lebih melibatkan masyarakat Melayu ni dalam kegiatan-kegiatan pertanian, iaitu kegiatan penanaman padi. Tapi pada masa itu juga masyarakat Melayu ni mereka mula menanam tanaman lain seperti tebu, pisang, keledek dan juga keladi. Kegiatan ekonomi sara hidup yang seterusnya adalah menternak binatang. Masyarakat Melayu ni bagi menampung keperluan harian mereka turut menternak binatang-ternakan seperti ayam, itik, kerbau, kambing, lembu. Seterusnya, masyarakat Melayu pada masa itu juga mereka turut memiliki hasil hutan seperti kakar kayu, kapur barus, cendana dan juga buah-buahan hutan. Jika terdapat lebihan, mereka akan tukar lebihan ini dengan barang lain untuk mendapatkan pakaian ataupun makanan seperti beras. Kegiatan ekonomi sara hidup yang seterusnya adalah memburu binatang. Masyarakat Melayu pada masa itu mereka memburu binatang seperti rusa. Seterusnya kita beralih kepada ekonomi komersial. Ekonomi komersial ni wujud selepas British memperkenalkan sistem residen. Sistem residen ni diperkenalkan pada abad ke-19
yang membolehkan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu kiranya adalah ekonomi di tanah Melayu lah pada masa itu berkembang dengan pesat. Hal ini juga membolehkan British untuk mengubah corak kegiatan ekonomi masyarakat Melayu daripada ekonomi sara diri atau sara hidup kepada ekonomi yang bercorak komersial. Poin yang seterusnya adalah pengenalan kepada tanaman komersial. Pengenalan kepada tanaman komersial ni lebih untuk memenuhi kehendak pasaran antarabangsa. Kaedah pertanian tradisional ni telah berubah kepada satu bentuk kaedah pertanian, iaitu pertanian secara komersial yang disebabkan terdapatnya lebihan pada hasil pertanian. Masyarakat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Husin, nombor mencik 50920111013. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kajian keadaan ekonomi di tanah Melayu sebelum, semasa dan selepas kedatangan British. Pertama, sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi yang paling asas. Kegiatan ekonomi ini adalah seperti secara bertutur ataupun secara tradisional dan hasilnya sangat sedikit. Kegiatan ekonomi ini hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Kemudian, semasa kedatangan British, masyarakat Melayu dibiarkan dalam kegiatan bercorak tradisional. Seharusnya, masyarakat Melayu juga diberi peluang untuk kegiatan moden seperti perombongan. Akan tetapi, disebabkan British telah menguasai keseluruhan tanah Melayu, maka orang Cina diletakkan untuk menjadi ataupun untuk bekerja di dalam sektor perombongan. British juga melancarkan dasar pecah perintah British untuk membentuk kawasan penempatan yang berasangan antara ketiga tahun. Dasar pecah perintah ini tidak membantu menghadapi perubahan atau menyesuaikan diri dengan kehidupan ekonomi moden. Ini kerana dasar ini seperti menghadapi dua ekonomi, iaitu di kawasan bandar sahaja yang berlaku penambahbaikan, manakala di kawasan luar bandar pula tidak dilakukan penambahbaikan. Disebabkan itu, ekonomi di kawasan bandar dan di luar bandar adalah sangat berbeza. Orang yang hidup di kawasan bandar akan lebih kaya berbanding orang yang hidup di luar bandar. Disebabkan itu, wujudlah jurang ekonomi antara masyarakat Melayu dan juga bukan Melayu. Lepas kedatangan British, wujudlah persaingan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu yang menyebabkan kemusnahan ekonomi orang Melayu. Penggunaan sistem penempatan corak kegiatan ekonomi mengikut bangsa. Orang Melayu diletakkan di kawasan pedalaman atau perkampungan. Kebanyakan orang Melayu menjadi petani atau nelayan. Selain itu, British juga telah mewujudkan dasar seperti kapitalisme, komersialisme dan sebagainya untuk memberikan keuntungan kepada mereka. Disebabkan itu, ekonomi orang Melayu telah jatuh sebab dia telah dieksploitasi oleh British. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Khadijah binti Muhammad Nur. Di sini saya ingin membentangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu. Cabaran yang pertama ialah faktor penempatan Melayu. Penempatan masyarakat Melayu pada zaman penjajahan tertumpu hanya di kawasan berhampiran dengan laut, pinggir sungai atau kawasan pedalaman. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka yang hanya bergantung kepada ekonomi sara diri seperti bercucuk tanam, mengambil hasil laut dan hasil hutan. Mereka tidak diberi peluang langsung oleh penjajah seperti British untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi moden kerana British merasakan struktur kegiatan ekonomi masyarakat Melayu yang sedia ada tidak perlu untuk diganggu. Perkara ini bukan sahaja untuk menyebabkan masyarakat Melayu hilang peluang untuk melibatkan diri dalam ekonomi yang lebih komersial atau moden, malah turut menyebabkan mereka terpisah jauh dan ketinggalan daripada arus kepesatan ekonomi yang berlaku pada masa itu. Cabaran yang kedua ialah penglibatan kaum bukan Melayu pada kegiatan ekonomi moden. Semasa zaman penjajahan di tanah Melayu, selain daripada kaum Melayu, terdapat juga kaum bukan Melayu iaitu India dan Cina yang turut sama terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi di tanah Melayu pada masa itu.
Biasanya kaum bukan Melayu ini diberi keutamaan oleh British untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi moden berbanding dengan kaum Melayu sendiri yang hanya dibiarkan untuk terus melakukan kegiatan ekonomi mereka yang sedia ada, iaitu ekonomi sara diri. Penglibatan kaum bukan Melayu dalam kegiatan ekonomi moden telah menyekat peluang bagi orang Melayu sendiri bagi melibatkan diri mereka dalam kegiatan ekonomi moden, di mana kegiatan-kegiatan ekonomi moden seperti perladangan dan pelubungan telah dipelopori oleh kaum bukan Melayu, iaitu orang India dan orang Cina. Contohnya, kaum India terlibat dalam kegiatan perladangan seperti ladang getah, manakala kaum Cina terlibat dalam kegiatan pelumbungan seperti pelumbungan biji timah dan emas. Hal ini hanya memberi peluang kepada kaum bukan Melayu untuk memperbaiki dan memajukan diri dan kedudukan ekonomi mereka masing-masing berbanding dengan kaum Melayu yang masih kekal dengan kegiatan ekonomi sara diri. Hal ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi biasa. Saya akan sambung pembentangan ini dengan langkah penambahbaikan. Okey, yang pertama, kerajaan haruslah memberi tumpuan untuk memastikan perkembangan ekonomi yang seimbang, menyeluruh dan mampan bagi melancarkan import dan ekspor barangan serta perkhidmatan. Ia juga dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berada pada dasar yang kukuh kepada negara supaya dapat mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK). Selain itu, kerajaan perlulah mempromosikan secara aktif perkhidmatan gantian import, iaitu perkhidmatan pelabuhan, perkapalan dan pendidikan dengan profesional. Rancangan Malaysia perlulah didasarkan pada kemajuan sosial dan ekonomi Melayu, secara khususnya daripada sara hidup kepada komersial yang dicapai sejauh ini, kelemahan yang dialami dan cabaran yang akan dihadapi. Rancangan 5 tahun ini adalah peninggalan pemerintahan Inggeris semasa era kolonialisme di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 dengan rancangan Malaysia pertama dari tahun 1966 hingga 1970, rancangan pembangunan 5 tahun diubah menjadi rancangan Malaysia ianya termasuk negeri Sabah dan Sarawak. Masyarakat Melayu sendiri mesti bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan cabaran masa depan untuk membina sebuah negara yang bersatu, adil, stabil dan progresif. Usaha ini mengharuskan semua masyarakat Melayu untuk lebih berdedikasi, berdisiplin, berkorban dan berdikari untuk memastikan bahawa matlamat sosial dan ekonomi jangka masa panjang tercapai dalam masa yang akan datang. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, beberapa rancangan seperti Rancangan Malaya 1, Rancangan Malaya 2 dan Rancangan Malaysia telah diwujudkan untuk menitik beratkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Walau bagaimanapun, rancangan tersebut telah berjaya kerana sistem semasa penjajah masih berterusan. Disebabkan itu, kerangan telah wujud dasar ekonomi baru yang objektifnya untuk meningkatkan ekonomi. Seterusnya, kerajaan perlulah mengurangkan jurang perbezaan antara kaum serta kawasan bandar dan luar bandar. 25 termasuklah antara wilayah juga. Kerajaan juga haruslah memodernkan kehidupan di luar bandar dan mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putera. Selain itu, kerajaan juga mestilah mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia serta membaiki taraf hidup kualiti rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Akhir sekali, kesimpulan daripada kajian ini ialah secara amnya kita perlu diperhatikan bahawa proses perubahan ekonomi dalam masyarakat Melayu sebenarnya merupakan proses transisi atau peralihan. Kesimpulan ini berdasarkan perubahan perlahan dari tradisional ke kapitalisme yang secara khusus merujuk kepada komersialisme dalam struktur dan orientasi ekonomi masyarakat. Mekanisme utama yang dapat digunakan oleh mereka untuk mengambil langkah pertama menuju progresif ini adalah dengan menerjemahkan aspek ekonomi bukan keuangan menjadi nilai wang.
Mekanisme bukan kewangan ini dilihat dalam bentuk tenaga kerja swasta yang digunakan untuk penerokaan tanah yang dapat diperoleh dengan mudah dan percuma pada masa itu. Di sinilah masyarakat Melayu sering dikaitkan dengan aktiviti pertanian, terutamanya penanaman padi. Seterusnya, mereka juga perlu peka dan berusaha untuk menjadi progresif untuk mengubah kegiatan ekonomi pertanian dan sumber yang terhad. Masalah yang sering menjadi masalah penting pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masalah hutang dan kehilangan hak milik tanah kepada ceti atau memberi pinjaman wang.